petang saya ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Istiqafaman Islam Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita kembali semula untuk destinasi Ummah kita edisi hari ini, hari Khamis. Sudah pun 20 Oktober 2011 bersamaan dengan 22 Zulkaidah 1432 Hijriah. Dan seperti yang kita sedia maklum, hari ini hari Rabu kita akan bersama dengan bicara muamalat, yang mana waktu ini bersama dengan tetamu yang tak asing lagi untuk kita sama-sama mengupas berkenaan dengan tajuk perbincangan kita, iaitu disiplin jualan dalam Islam. InsyaAllah akan bersama dengan yang bagi Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Dr ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini macam saya cakap tadi, kita akan berbincang berkenaan dengan disiplin jualan dalam Islam ya. Dan juga dialu-alukan waktu ini untuk pendengar-pendengar juga yang ingin sama-sama berkongsi dengan kita, boleh hubungi kami di 0362051500. Juga boleh typekan mesej anda dengan menghantarkan IKIM, menjarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Juga boleh lawati laman sesawang ataupun website Facebook IKIM FM sendiri untuk anda sama-sama berkongsi komen anda di sana. Dan waktu ini mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita hari ini, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nur Hayati Paradi selaku pengemudi pada petang ini dan seluruh pendengar Radio IKIM FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jadi syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama-sama di ruang udara IKIM FM pada petang ini. Jadi sebagai permulaan untuk sesi ini, saya kira saya mempunyai sedikit saja waktu untuk memberikan sedikit mukadimah ini. Lalu saya kira adalah perlu untuk saya untuk menerangkan beberapa jenis ataupun disiplin jual beli yang telah pun ditentukan oleh Islam, yang mesti dipatuhi apabila kita melakukan apa-apa transaksi jualan ya. Jadi Allah SWT telah pun menyebutkan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah SWT telah pun menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So jadi satu-satunya cara untuk umat Islam ini mendapatkan keuntungan telah disebutkan oleh para ulama adalah melalui transaksi jual beli. Lalu jual beli itu dan bila mana Allah SWT sebut wa ahallallahu al-bai', Allah sebut al-bai' itu biasanya diterjemahkan kepada jual. Maka kenapa tidak disebut wa ahallallahu syira'? Syira' dalam bahasa Arab artinya beli. Maka ada yang bertanya, mengapakah Allah SWT menumpukan kepada jual? Maka disebutkan oleh para ulama mufassir ataupun ahli tafsir, disebutkan mengapa Allah mendahulukan perkataan al-bai', kerana sifat nature manusia ini, mereka lebih gembira apabila mereka berjaya menjual berbanding mereka berjaya membeli. Walaupun kita suka bila kita beli, tapi kita sebenarnya ada rasa bimbang-bimbang, mungkin berbaloi kebelian ini, ataupun kalau kita beli mainan untuk anak, cukup betul ke anak aku akan main, dia akan suka atau tidak, ataupun benda ni akan rosak dalam waktu yang tidak kita jangka, rupanya pendek saja hayatnya. Jadi beli ni sebenarnya ada percampuran rasa ya. Jadi berbanding dengan jualan, orang yang menjual itu biasanya dia akan menjual dengan markup, dengan keuntungan, maka perasaannya lebih seronok. Maka sebab itulah Allah SWT menyebut wa halallahu al-bai', Allah menghalalkan jual. Jadi sebenarnya jualan itu juga disebut oleh ahli tafsir merangkumi beli. Jadi jual dan beli. Jadi dalam Islam, disiplin jual beli ini saya kira adalah perkara asas. Maka antaranya adalah benda yang dijual itu benda-benda yang halal dan dijual pada waktu yang halal, dan benda yang dibeli itu dibeli dengan cara yang halal, maka dijual dengan cara yang halal. Kemudian yang ketiganya adalah sebagaimana Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah. Kemudian Allah kata illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali kamu dibenarkan untuk berjual beli dengan syarat adanya keredaan daripada kedua-dua pihak. Inilah yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Aslu fil Uqud Ar-Ridha Bainal Muta'aqidain, iaitulah original rulings ataupun hukum asal dalam transaksi jual beli adalah wujudnya keredaan daripada kedua-dua belah pihak.
Baik, jadi apabila telah wujudnya keredaan, maka ketika itu jualan itu diharuskan dan apa-apa saja pendapatan yang kita dapat adalah harus. Tetapi ada beberapa perkara yang boleh menjadikan jualan kita tidak betul. Jadi ini yang kita nak sebutkan sikit. Saya nak pilih beberapa saja, sebenarnya banyak list dia. Tapi oleh kerana kita nak tumpukan kepada beberapa perkara yang mungkin orang ramai mungkin terlepas pandang, untuk kita bantu agar supaya tidak kita terjebak dalam perkara yang kurang sihat ini. Yang pertama sekali, terdapat di antara peniaga-peniaga kita yang berniaga pada hari Jumaat, ya. Maka Allah SWT telah pun menyebut, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, segeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka para ulama telah pun bersepakat mengatakan bahawa hukumnya tidak dibenarkan atau haramnya, berdosa bagi orang yang menjual pada hari Jumaat selepas bila. Maka dibincangkan di kalangan ulama. Oleh kerana pada zaman Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, sebenarnya pada ketika mereka azan Jumaat hanya satu sekali sahaja, ya. Jadi kemudian pada waktu Khalifah Pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan telah dijadikan 2 kali. Kerana pada ketika itu jumlah dan bilangan umat Islam bertambah ramai, maka Sayyidina Uthman bin Affan telah pun memberikan keizinan untuk dibuat azan Jumaat itu 2 kali, ya. Jadi dan ada juga kemudian ditambahkan kepada 3 kali, iaitu yang ketiga itu sebenarnya bukan azan tapi iqamah, ya. Maka daripada apabila wujudnya sampailah zaman kita hari ini ada 2 azan di setengah-setengah tempat, khususnya di negara kita Malaysia, maka bilakah azan pertama yang haram ke selepas azan yang kedua? Maka Imam Ibn Kathir dalam mazhab Syafi'i antaranya menyebutkan ittafaqal ulama ala tahrimil bai' ba'da nida'i tsani, iaitulah disebutkan para ulama bersepakat bahawa yang haramnya adalah selepas azan yang kedua. Jadi kalau siapa-siapa orang lelaki yang pernah pergi solat Jumaat tu, ataupun yang pergi solat Jumaat, tahulah azan pertama tu biasanya masuk waktu. Azan yang kedua tu bila imam naik atas mimbar. Inilah yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi. Dia kata al-mu'tabar al-adhan indal mimbar ba'da khurujul imam, iaitulah yang menjadi azan yang ditumpukan adalah azan yang ketika mana imam naik atas mimbar, iaitu imam keluar dan naik atas mimbar. Jadi kesimpulan dia, maka mana-mana peniaga-peniaga yang di luar sana pada hari Jumaat kan, kita tengok banyak kan, dia jual bajunya, jual sotonya, jual mi bandungnya dan seumpamanya. Jadi kalau dah lepas azan yang kedua tu, dia orang kena stop. Dan kalau dia orang tak nak stop, dia orang kena serahkan kepada kaum wanita untuk jaga, dan boleh dijual kepada kaum wanita juga. Tapi kalau dijual kepada kaum lelaki, penjual dan pembeli kedua-duanya jatuh di dalam dosa. Maka para ulama bincang pula, adakah batal akad dia? Dalam mazhab Syafi'i kata akad dia tidak batal, cuma dia berdosa sahaja. Tapi dalam mazhab Hambali dan Maliki batal akadnya. Iaitu yang pertama. Yang kedua, kita nak sebut sikit lagi, iaitulah berkenaan dengan jual sesuatu kepada sesuatu kepada ahli maksiat, ya. Contohnya hari ni kita ada peniaga-peniaga baju yang begitu banyak, ya, yang seksinya, yang tak seksinya, dan kita juga ada benda-benda yang neutral pada asalnya, tetapi orang yang membeli itu kita rasa risau sebab dia ni betul ke nak guna untuk perkara yang halal, ya. Jadi dalam bab ini para ulama ada membincangkan hukum menjual anggur kepada orang yang diketahui akan memproses yang menjadi arak. Jadi adakah ianya diharuskan? Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, akrah bai' al-asir mimman ya'asiru khamra. Sesungguhnya aku benci kepada orang menjual sesuatu anggur kepada orang yang memerahnya untuk menjadi arak. Lalu Imam Syafi'i punya bahasa ni, Imam Syafi'i ni seorang yang lembut dan seorang yang begitu meraihkan wujudnya keluasan fiqah. Maka apabila wujudnya dalam kitab Imam Syafi'i yang menggunakan perkataan akrah ataupun iaitulah aku benci, maknanya Imam Syafi'i pada pandangan dan ijtihad dia merasakan itu adalah haram sebenarnya. Itu ada sebahagian tafsiran di kalangan umat ulama Syafi'i. Sebab maknanya dia sebut akrah, maknanya dia ini ijtihad dia, ya, dan dia tidak suka dengan perkara itu. Jadi demikian juga disebutkan oleh Imam Syirazi dalam mazhab Syafi'i, yukrah ataupun dia makruh kalau ikut terjemahan dia, menjual anggur untuk dibuat arak.
Maka ini juga bersandarkan kepada hadis Nabi, man habasal inab ayyamal qitaf hatta yabi'ahu min yahudiyyin aw nasraniyyin aw mimman yattakhidhahu khamra faqad taqahhama an-nar ala basirah. Artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membiarkan anggurnya pada waktu menuai untuk dijualkannya kepada Yahudi atau Nasrani ataupun sesiapa sahaja yang akan menjadikannya bahan minuman keras, maka sungguhnya ia telah menempah bara api neraka dengan sengaja. Riwayat At-Tabrani. Jadi daripada hadis ini boleh dijadikan panduan penjual. Apa-apa sahaja yang kita yakin bahawa pembeli itu akan menggunakannya kepada perkara yang haram, maka adalah patut untuk kita tidak menjualkannya. Tapi hari ni kalau kita jual komputer pada orang, takkan kita nak tanya ni nak guna untuk benda haram ke? Jadi susah lah kan. Jadi itu neutral lah. Tapi sekarang ni anggur tu akan diproses ain dia. Maka itu yang kedua. Yang ketiganya kita nak bincangkan sikit, iaitulah berkenaan dengan ada juga soalan yang telah diajukan di dalam Facebook, iaitulah jualan mu'atah, jualan tanpa akad saya jual dan saya beli. Ya, jadi adakah ianya sah menurut pandangan Islam atau mengikut pandangan fuqaha ataupun para ulama fiqh? Jadi menurut pandangan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi ni imam dalam mazhab Syafi'i yang reliable, yang dirujuk, menjadi seorang reference scholars, ulama yang dirujuki apabila merujuk kepada pandangan mazhab Syafi'i. Jadi dia kata, Imam Nawawi kata, waqtar jama'at min ashabina jawazul bai' bil mu'atah fima yu'addu bai'an. Dia kata akhirnya dalam kitab Majmu', walaupun dalam kitab Rawdatul Talibin dia ada pandangan yang lain, tapi dalam kitab Majmu' ini ada konklusi dia. Dia kata apa yang terpilih daripada kalangan kumpulan ulama-ulama daripada ulama kami, iaitulah Syafi'i, harusnya jual dengan cara mu'atah, iaitulah tanpa saya jual saya beli, fima yu'addu, apa-apa yang dianggap bai'an oleh setempat, oleh masyarakat setempat. Dan demikian juga pandangan Imam Malik. Jadi sekarang ni poin dia di sini adalah, kalaulah contohnya kita ada mesin jual air kan, kita dia ada harga RM1.50, kita masuk koin situ, kemudian kita pentekan, pop, dia jatuh. Tapi kita nak cakap saya beli kat siapa? Dekat mesin tu. Mesin tu tak ada jawapan. Jadi adakah sah? Jawapannya sah. Jadi para ulama yang lain pula mengatakan ini adalah khas, contohnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, beliau berkata bahawa al-mu'atah bai'un fil muhaqqarat. Al-mu'atah ini itulah jual beli yang tak ada saya jual saya beli, ini sah dalam perkara-perkara yang kecil. Jadi macam item, macam coklat-coklat, cikidis yang budak-budak beli. Jadi dia pergi kat kaunter, dia bayar, orang tu ambil duit, dia pun balik, tak ada saya jual saya beli. Itu boleh. Tapi kalau benda-benda besar macam rumah, tak boleh, senyap je, senyap je, beli tanda tangan senyap buat tak boleh, ataupun tak ada tanda tangan. Jadi ini tidak dibenarkan dalam perkara-perkara besar, kerana dia dibimbangi tidak wujudnya taradhi yang sebenarnya. Lalu untuk menjawab soalan itu dan juga untuk memberikan penjelasan bahawa bai'ul bi ta'ati, kalau ada peniaga-peniaga dijual di luar sana dan kita sebagai pembeli boleh, dan tidak Islam memberatkan kita untuk mesti bercakap saya jual saya beli. Okey, khususnya dalam perkara-perkara kecil, berdalilkan kepada firman Allah sendiri, iaitulah illa an takuna tijaratan an taradhi minkum, iaitulah bila dah ada wujudnya qarinah ataupun tanda kita telah pun memberikan keredaan, kita dah terima harga tu, kita dah tahu harga tu, maka tak ada masalah. Nabi pun bersabda dalam hadis yang sahih, innamal bai'u an taradhin, sesungguhnya baik itu adalah dengan apabila wujudnya keredaan. Dan kemudian al-adatu muhakamah, iaitulah uruf dan adat setempat yang menganggap dia sebagai telah termeterainya jual beli, maka adalah diterima. Jadi saya cukuplah untuk tiga tu. Maksudnya doktor, saya ada soalan sikit. Maknanya perkara tersebut boleh diguna pakai untuk urus niaga secara online. Sebab sekarang ni pun ramai orang online pun besar-besar juga tak? Bukan semua kecil. Ada beli televisyen ber-4,000, 5,000 kan. Jadi memang benar ia juga terpakai dalam bab online, khususnya dalam perkara-perkara yang jelas harga dia dan spesifikasinya. Dan kalaulah nak dirujukkan kepada, saya beri contoh lah eBay ke kan. Jadi eBay ni dia lebih established dan dia ada inti-inti ataupun kandungan perjanjian dia. Kalau tiba-tiba specification yang diletakkan oleh penjual itu berbeza dengan apa yang sampai, kita berhak untuk tukar dan dia boleh bagi tukar. Jadi dengan adanya benda ni, taradhi itu telah pun selamat. Walaupun eBay itu dimiliki oleh orang bukan Islam, tidak menjadi syarat kepada penjual
tu mestilah orang Islam untuk kita beli apa-apa. Jadi akad dalam Islam dibenarkan untuk kita beli dengan orang yang bukan Islam ataupun orang Islam. Nabi sendiri dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari membeli makanan daripada seorang Yahudi dan membayarnya secara hutang dengan mencagarkan baju besi bagi dia Nabi SAW. Jadi oleh kerana itu tak ada masalah. Online pun tak ada masalah. Ya. Alhamdulillah. Itu jawapan daripada doktor. Dan waktu ini kita buka talian kepada pendengar-pendengar untuk sama-sama berkongsi soalan di 0362051500 dan juga di SMS kami di IKIM. Jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111 juga di Facebook. Waktu ini untuk anda lontarkan komentar anda untuk sama-sama kita kongsikan dengan pendengar-pendengar yang lain. Dan waktu ini kita ambil pemanggil pertama ya doktor ya, untuk sama-sama kita kongsikan di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ya, siapa tu? Okey, saya Dina dari Subang. Dina dari Subang. Silakan Dina. Ya. Okey, soalan saya orang kawan. Hello, ya. Ya, okey, saya bagi pinjam duit sebagai modal untuk mulakan perniagaan. Dan saya tahu yang kawan saya ni sebenarnya maksudnya dia tak mengamalkan perniagaan secara mengikut lunas agama. Jadi adakah saya turut dikira bersubahat? Itu saja soalannya. Yang kedua, sebagai balasan pinjaman tersebut, saya Dia beri rumah tu, dia beri pindah hak milik atau duduk? Dia beri hak untuk duduk saja. Oh. Okey. Saya jawab insya-Allah. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Dia berikan modal meminjam duit kepada satu perniagaan yang telah diketahui tidak mengikut lunas agama. So adakah ianya, bagaimana hukumnya? Jadi kalau nak kita lihat di dalam konteks ini, jelaslah memang tidak dibenarkan lah ya. Sebab ia dikira bersubahat. Memang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kamu bantu-membantu dalam membiarkan dalam perkara yang membawa kepada dosa. Jadi bila kita dah tahu tadi ni, memang dah tak boleh dah. Tapi kalau perniagaan dia bercampur dan kita tak pasti dia akan gunakan duit kita untuk bahagian yang haram, maka itu mungkin ada keringanan untuk kita benarkan. Tapi bila kita dah tahu dia akan gunakan untuk bisnes dia yang tak halal, maka memang tak boleh. Ya. Jadi tak boleh. Yang keduanya tadi, selepas itu pula dia akan bagi pula, dia menjanjikan bahawa apabila dia pulang habis duit nanti, dia akan bagi pula balasan sebiji rumah. Jadi ini pun sekali lagi memang termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kullu qardin jara naf'an masyrutan fa huwa riba. Setiap pemberian pinjam yang memberikan syarat, sama ada syarat tu diminta oleh peminjam ataupun diberikan secara quote and quote ikhlas oleh peminjam, oleh peminta duit pinjam, kedua-duanya adalah riba. Jadi kedua-dua jawapan ini nampak gayanya memang ada masalah dan perlu dibuat segera pembetulan. Ya, wallahu alam. Itu dia. Dan waktu ini kita ambil lagi memanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa talian waktu ini? Pada pendengar-pendengar harap bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Hadi dari Kuala Lumpur. Silakan Cik Hadi. Saya tanya tentang pemandu taksi ya. Pada kata tadi, kalau kita penjual anggur menjual kepada orang yang akan menjadikan dia arak, haram hukumnya. Bagaimana soal pemandu taksi pula yang membawa penumpang yang ingin pergi sebetulnya penumpang yang bukan Islam pergi ke tempat sembahyang mereka dan ingin menunaikan sembahyang mereka. Adakah bagaimana hukumnya Ustaz? Itu saja soalannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kita kumpulkan soalan waktu ni doktor ya, untuk kita sama-sama kumpulkan dengan pendengar yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Ishak. Ya, Cik Ishak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz ni. Masalah berhutang kain ni kan. Kira saya ada jual kain. Dia kata kalau hutang RM50. Kalau kes RM40. Kalau cash? Kalau kes RM40. Kalau hutang RM50 pasal makan masa panjang lah kan. Kalau kes ni
Hari ni bayar, hari ni dapat kan? Kalau hutang dia jadi 5 bulan, 6 bulan lah. Ya. Segi itu macam mana Ustaz tu? Boleh tak kita hutang macam tu? Okey, saya jawab. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kita ambil satu lagi panggil waktu ni, Doktor ya, untuk sama-sama dikongsikan. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Najmi daripada Subang. Ya, Encik Najmi, silakan. Saya nak tanya berkenaan dengan riba lah. Macam sekarang ni kan bank dia ada offer balance transfer kan. Tapi dia buat dalam konsep easy payment plan. Maksudnya dia ada setahun, dia ada 2 tahun, dia ada 3 tahun. Dan setiap tahun tu dia ada certain fees lah yang dia charge. Contoh saya bagi setahun 6%, 2 tahun 12% atau 3 tahun 18%. Adakah penetapan nilai yuran ni mengikut kadar tahun ni tidak riba? Sebab lepas dia convert jadi EPP plan, interest jadi 0% untuk 12 tahun. Maksudnya dia bahagikan hutang tu, dicampurkan dengan nilai 6% hari tu, dia bahagikan dengan 12 kalau setahun. Kalau 2 tahun, ini daripada bank mana ke mana nak transfer ni? Contohnya kalau daripada dia, sebab EPP ni semua bank yang offer. Ada bank Islam, ada bank konvensional. Contohnya kalau daripada bank Islam ke konvensional macam mana? Sebab kalau dengan bank Islam dia charge interest monthly kan. Tapi bila kita, sebab contohnya kalau kita ada hutang dengan bank Islam, contohnya 4,000, jadi kita kena bawa monthly 5% minimum. Tapi bila kita convertkan dia jadi EPP, bayaran tu jadi lebih rendah dan dia jadi mudah pula untuk pengguna tu settlekan hutang dia sebab dia dah tahu tiap bulan dia bayar banyak tu je, dan dalam masa 3 tahun hutang dia clear. Macam mana tu Ustaz? Okey, terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin boleh kita bantu rakan-rakan pendengar kita ni dahulu, Doktor. Okey. Baik, soalan yang disebutkan tadi daripada saudara Cik Hadi daripada pemandu teksi. Jadi bagaimana kalau kita ada penumpang kita adalah yang bukan Islam, kemudian dia ingin atau menyuruh kita untuk kita ke tempat ibadat mereka. Saya lihat bagaimana keadaan dia. Tadi di sini ada dua pandangan ya. Jadi yang pandangan yang keras kita lihat tadi ataupun pandangan yang tegas tadi adalah kita dikira terlibat lah. Kita memudahkan dia untuk sampai ke tempat yang kita tahu untuk dia melakukan satu perkara yang mensyirikkan Allah SWT. Tetapi apabila ia telah berlaku dalam keadaan yang begitu meluas ya, contohnya kapal terbang bersama juga kan, kita bawa kapal terbang, so jadi kita bawa tu tak ada masalah sangat lah, sebab kapal terbang daripada satu negara ke satu negara, so tidak jelas. Tapi naik teksi ni jelas dia nak pergi ke mana. Dan demikian juga ada orang yang mungkin dia minta bawa ke apa nama tu, kedai judi ataupun ke kedai arak dan seumpamanya. Jadi ini jelas. Jadi sebenarnya kalau ikut pandangan yang tegas tadi, kita sebagai pemandu teksi, kita sebenarnya berhak untuk mengatakan minta maaf, saya tak boleh bawa ke tempat-tempat ini. Jadi saya kira itu adalah pandangan yang terbaik. Ya, walaupun kita nampak agak strict di situ, tetapi itu adalah yang terbaik kerana kita jelas tahu dia memang nak melakukan satu perkara yang begitu walaupun dia seorang yang bukan Islam. Jadi ini jelas kerana dalam Islam disiplin kita menjual pun, contohnya dalam Islam orang lelaki tak boleh pakai sutera dengan emas, orang perempuan boleh dua-dua sebab Nabi sebutlah hadis sahih, inna hadzaini haramun ala dhukuri ummati. Nabi pegang emas dengan tangan kanan, Nabi pegang sutera tangan kiri. Nabi kata kedua-dua ini adalah haram ke atas lelaki di kalangan umat aku. Jadi oleh kerana itu, kita sebagai penjual Islam, penjual umat Islam, kita tak boleh jual benda emas, kita tak boleh jual perhiasan emas, cincin emas, rantai emas, anting-anting emas. Kita tak boleh jual pada orang lelaki yang kita tahu dia nak pakai. Ya, kita tak boleh jual baju batik sutera tulin, kain samping sutera tulin kepada orang lelaki yang dia akan pakai. Ia tidak dibolehkan. Dan kita juga tidak boleh menjualkannya kepada orang bukan Islam. Sebagaimana dalilnya jelas, sebagaimana Nabi SAW pernah apabila seorang sahabat pernah menceritakan sebelum diharamkan arak itu, ada di antara sahabat yang membeli arak ni, mereka ni ada beli jadi berbarrel-barrel ke rumah mereka simpanan. Jadi apabila turunnya pengharaman arak, sebab arak ni dia diharamkan menurut sebahagian besar ulama secara berperingkat. Bila sampai ke peringkat pengharaman secara total, maka sebahagian umat Islam dia terfikir, habis apa nak buat dengan arak ni, boleh tak jual pada orang bukan Islam? Dan sekarang aku tak boleh. Maka Nabi pun pernah berkata pada seorang sahabat yang terbeli pakai duit anak yatim, arak-arak untuk simpanan.
Lalu dia kata, ya Nabi Allah, ishtaraitu khamran li aitamin fi hujuri. Aku dah beli dah arak-arak ni, aku simpan kat bilik aku. Apa nak buat ni? Maka Nabi kata, ahriqil khamr waqsir dinan, riwayat Al-Bukhari, iaitulah pecahkan bejana-bejana itu dan juga alirkan, buang dia dalam parit. Jadi benda-benda haram ni orang umat Islam kita tak boleh jual. Maknanya kita tak boleh. Saya orang Islam tapi saya nak jual khinzir. Saya nak jual khinzir kepada orang bukan Islam, dihalalkan, dihalal makan. Kita orang tak boleh. Tak boleh. Sebab itu dalam fiqh muamalat dikatakan mal ghairu mutaqawwam, harta yang tidak diiktiraf nilai dia sebagai harus dan kita tidak harus untuk mendapatkan keuntungan darinya. Jadi samalah macam tadi. Walaupun kita bawa orang bukan Islam ke gereja dia ataupun ke kuil dia, untuk dia mungkin halal lah, tapi untuk kita tidak boleh masuk campur dalam urusan itu. Jadi saya harapkan kita dapat memahami soalan ni pertama tadi. Yang kedua daripada Encik Ishak, hutang jual. Okey, hutang. Kalaulah jual hutang secara bayar cash RM50, RM40. Kalau bayar secara hutang RM50. Ini kita dah sebutkan dalam rancangan yang sebelum ini, yang mana dalam fiqh 4 mazhab telah pun diiktiraf sebagai harus. Sebagaimana disebutkan dalam mazhab Asy-Syafi'i, al-ajalu ya'khudhu qistan min ath-thaman. Artinya sesungguhnya tangguhan itu boleh termasuk di dalam harga. Itu adalah telah pun diiktiraf dan ianya bukan riba. Jadi tapi dengan syarat apabila ditentukan di meteranya kontrak itu mesti dijelaskan saya nak yang berapa bulan punya. Jadi tempohnya itu tempohnya kita dah beritahu dulu. Kemudian ada soalan daripada Encik Najmi agak sedikit rumit dan saya terpaksa angkat tangan sebab saya memerlukan maklumat tambahan. Sebab maklumat dia tadi tak berapa cukup untuk saya membuat keputusan ya. Jadi sebab mungkin kita tak boleh nak dedahkan bank apa dan seumpamanya. Jadi agak sukar untuk saya memberikan generalisasi dalam bab ni. Saya minta maaf kepada Encik Najmi. InsyaAllah kita cuba untuk menjawabnya pada waktu yang berbaki yang lain insyaAllah. InsyaAllah yang memang fokus tentang pinjaman seperti ini insyaAllah. Dan waktu ini kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil, kita raikan rakan pendengar kita di talian waktu ini di 0362051500. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Ini rancangan yang Kudara sekarang ni ke? Ya, saya. Silakan, siapa tu? Nama saya Halim. Encik Halim, silakan Encik Halim. Ya, saya nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya pasal ada satu masalah mengenai insurans lah. Insurans yang dijual sekarang ni ada insurans yang dinamakan insurans konvensional. Tapi dia ada skim yang melabur ke dalam apa nama ni, skim syariah compliance. Hello. Ya, betul. Masalah saya macam ni, skim ni saya tak subscribe lah, tapi sebab saya ni company dia bagi kepada saya sebagai apa nama ni benefit lah. Okey. So saya tak bayar, tapi masalah saya tapi bila saya masalah ni sebab dia sebagai benefit, kita kena declare untuk bayar income tax. So income tax tu saya kena bayar. So adakah saya ni terlibat ke tidak? Sebab bagian yang syariah compliance dalam apa nama saham tu, kalau biasanya okey lah. Tapi yang masalah ni sebab dia ni terlibat dalam konvensional apa nama insurans konvensional. Okey. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kita ambil satu lagi memanggil waktu ini. Doktor, Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Hamidi daripada Kemaman. Cik Hamidi, silakan. Saya nak tanya Prof pasal kelab keahlian macam kelab-kelab kan, dia ada kelab keahlian, tapi kita dapat diskaun untuk certain barang lah. Lepas tu kelab tu kita kena yuran dia kena bayar setiap bulan, macam-macam diskaun kad juga kan. So nak tahu yang tu boleh ke tak? Lepas tu satu lagi setelah saya Unit Trust Commission. Unit Trust Commission. Biasa dia jadi konsultan untuk boleh. Untuk fund yang syariah compliance sahaja, tu boleh ke tak? Lepas tu kalau dia let's say dia kontak untuk yang conventional fund juga, apa hukum dia? Okey, terima kasih atas soalan. InsyaAllah. Boleh doktor. Assalamualaikum. Dah
mungkin boleh kita kupaskan dahulu jawapan dia. Baik, soalan tadi yang pertama daripada Encik Alim tadi, insuransinya konvensional tetapi dilaburkan di tempat yang Islamik yang diperkenalkan oleh syarikat insurans itu sendirilah. Jadi dalam bab ini sebenarnya kisah Rahat yang pertama sekali Encik Alim ni terselamat yang pertama kerana dia tak bayar. So Encik Alim tak membayar, jadi bila tak membayar tak terlibat dalam perjudian yang telah pun difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. So jadi benefit itu bila tak bayar tapi duit tu dibayar oleh syarikat, maka syarikat masukkan dekat syarikat insurans ni dan dia laburkan dekat tempat yang Islamik. Jadi skim-skim Islamik yang digunakan ataupun dia tawarkan oleh syarikat konvensional insurans ini perlulah dipastikan benar-benar tersenarai di dalam yang patuh syariah oleh Suruhanjaya Security Malaysia ya. Jadi kalau ada, saya kira ianya boleh diambil. Benefit itu boleh diambil dan income tax itu boleh dibayar kerana dia merupakan income kita yang sah. Jadi saya kira itulah yang saya boleh berikan jawapan sekadar ni sekarang ni. Kemudian soalan yang keseluruhnya kelab keahlian tadi. Jadi kita kena bayar setiap bulan untuk dapat masuk ke dalam kelab tersebut sambil dapat diskaun dalam perkara-perkara lain. Jadi di sini ada dua perkara. Yang pertama sekali, yuran bulanan tadi atau yuran tahunan ni ataupun yuran bulanan tadi ni, kita dapat guna apa di kelab tersebut. Katalah di kelab golf, kita boleh main golf kat situ at any time yang kita nak, ataupun dia ada gymnasium, ataupun dia ada court tenis atau seumpamanya. Jadi kalau ada semua itu, maka yuran bulanan itu dikira pembayaran yang harus, kerana itu adalah main concern ataupun itu adalah inti utama kontrak. Pembayaran itu untuk membolehkan kita mendapat privilege masuk dalam kelab itu pada waktu yang kita nak. Jadi itu adalah seolah-olah macam kita sewa rumah lah. Ya, kita sewa satu rumah untuk sebulan. Kita boleh keluar masuk rumah tu at any time yang kita nak. Jadi itu keadaan dia. Tapi itu mesti kontrak utama dia. Tapi kalau kontrak itu bukan benda utama, kelab tu tak ada apa-apa, ada nama, ada satu parabola saja, itu kita sangat jarang untuk guna. Tapi kita lebih banyak guna dia punya kelebihan discount card tadi tu. Mana kita boleh pergi restoran tertentu untuk dapat diskaun, boleh pergi pasar raya tertentu untuk dapat diskaun, kedai baju tertentu dapat diskaun. Maka ketika itu ada masalah. Kalaulah discount card itu adalah core dalam kontrak, maka ianya adalah judi menurut Majlis Fiqh Antarabangsa. Ya. Kalaulah yang core itu adalah kelab itu dan fasiliti yang ada di dalam tu yang core, yang discount card ini adalah perkara sampingan, maka itu harus. Sebagaimana dalam kaedah fiqh menyebut at-tabi' tabi', iaitulah perkara yang accessory. Dalam bahasa Inggerisnya dia disebut accessory, tahu. Tabi' ni mana accessory, dia mengikut benda yang core. So yang core itu harus, yang accessory itu walaupun kalau dia jadi core dia tak harus, tapi bila dia jadi accessory dia diampunkan, dia dima'fuun anhu, dimaafkan. Jadi begitu. Jadi saya tak pasti kelab ini ada tak mana satu yang core. Jadi encik tadi yang bertanya tadi perlu memastikan kalau yang core tadi kelab itu sendiri dan fasilitinya, maka harus, maka yang lain-lain tu. Tapi kalau discount card adalah yang utamanya, maka tidak diharuskan. Maka soalan yang satu lagi, unit trust kalau jadi broker ataupun consultant. Ya benar, mudah saja jawapan dia. Kalau kita menjadi consultant ataupun broker kepada dan memberi nasihat untuk orang ramai membeli suatu unit trust yang patuh syariah, maka hukumnya harus. Tapi kalau yang kita berikan nasihat kepada yang tak patuh syariah, hukumnya tidak harus. Jadi dia bergantung kepada apa yang kita lead mereka untuk membelinya. Wallahu a'lam. Setiap kali apa benda pun yang kita nak lakukan nasihat, tu kita perlu pada lihat mana core, mana sebenarnya pokoknya, pokok asal dia. Mungkin waktu ni kita nak raikan juga soalan daripada SMS kita, daripada Puan Fatimah. Tanya, adakah simpanan dalam etika sama seperti yang doktor terangkan akaun simpanan tetap bank yang saya dengar di sebelum ini sebenarnya? Saya tak pasti yang dimaksud oleh Cik atau Puan Fatimah ini adalah takaful ataupun insurans. Kalau insurans, maka dia ada problem lah mengikut Majlis Fatwa Kebangsaan. Tapi kalau dia takaful, maka dia telah pun disahkan mematuhi hukum syariah oleh penasihat syariah yang berwibawa, insyaAllah. InsyaAllah. Dan juga waktu ini kita nak ambil satu lagi pemanggil untuk sama-sama kita raikan di talian waktu ini. Assalamualaikum. Siapa talian? Siapa tu? Silakan Puan Su. Okey, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya pasal share syarikat, pink form yang saya
Okey, dia tawarkan untuk setiap staff ikut dia punya position masing-masing certain lot lah. Jadi saya telah membeli 2 tahun yang lalu 2 lot. Jadi masalahnya masa tu pun saya ambil financing company untuk bayar dengan cara dia akan deduct setiap bulan gaji saya dengan interest 6.5% 1 tahun. Jadi benda tu telah pun dah habis bayar, dah habis potong pada gaji. Tapi saya sedar sekarang benda tu sebenarnya tak pasti benda tu halal ke haram ke, tapi saya sekarang berniat nak jual balik walaupun pada harga yang merugikan. Maknanya saya beli pada harga 50% satu lot. 50% satu share. Jadi kan dia dah turun sampai 28 sen. Jadi saya nak tanya apa hukumnya, dan kalau saya nak jual, bagaimana apa hukum duit tu, doktor? Terima kasih Puan Su. Assalamualaikum. Kita satu lagi memanggil untuk kita sama-sama kongsikan waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Saya Cik Mat daripada Putrajaya. Silakan Cik Mat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal PTPN ni, baru-baru ni dia tawarkan ujrah. Jadi masa tu saya ada buat permohonan untuk PTPN ujrah, tapi saya tak berjaya. Ada sebab-sebab itulah. Kemudian untuk anak tadi? Untuk DC. Untuk DC, okey. Jadi saya sebab ada dengar kan yang lama tu, jadi saya terpaksa ikut je lah sebab saya tak terima lah ujrah. Jadi macam mana, apa saya nak perlu buat yang ke depan ni? Sebab apa dia pun dah lama kan. Boleh doktor ni lah. InsyaAllah akan dijawab oleh doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin boleh kita bantu rakan-rakan pendengar kita. Baik, soalan yang pertama tadi berkenaan dengan pembelian share syarikat, inform sebagainya ni. Jadi pada ikut asasnya, yang pertama untuk kita tahu keadaan pembelian ni, yang pertama syarikat yang kita duduk tu patuh syariah ataupun tidak. Patuh syariah ni kita kena tengok dekat www.sc.com.my, iaitulah website rasmi Suruhanjaya Security Malaysia yang mewakili Government of Malaysia dalam bab menentukan manakah share yang patuh syariah atau tidak. So dalam tu dia ada senarai dia. Kalaulah share tu patuh syariah, kalau syarikat berhad, tahulah. Tapi kalau syarikat sendirian berhad, susah sikit lah. Kalau syarikat sendirian berhad, kita sendiri kena tahulah apa dia core business syarikat kita itu, untuk kita pastikan share itu sebenarnya mewakili pemilikan ke atas company tersebut. So jadi kalau company itu dia punya core business dia tidak halal, maka share tadi itu walaupun ditawarkan dengan harga diskaun oleh syarikat tidak halal ya. Tapi kalau share syarikat itu core business dia adalah harus dan halal, maka kalaulah syarikat menawarkan kepada kaki tangan mengikut ranking, boleh beli dengan diskaun dalam berapa banyak, maka ia adalah harus. Sama juga macam ASOS ya. Tetapi sekarang ni point dekat sini bukan itu. Point dia dekat sini yang ditanyakan tadi, masa nak beli tu dia mungkin tak ada duit cash, maka dia buat pinjaman daripada financing, daripada sama ada daripada syarikat ataupun daripada luar. Yang mana dikatakan kena financing punya amount interest 6.5%. Maka di situ jelaslah berlakunya riba dan tidak diharuskan. Bila berlakunya riba, maka sekarang ni rupa-rupanya dah habis dah pembayaran. So nak jual pula saham ni, adakah boleh kita jual? Maka jawapannya sebagai tanda taubat kita. Allah SWT sebut, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kamu telah bertaubat, maka kamu boleh ambil kamu punya pokok modal semula. Jadi dalam keadaan ini, modal tadi tu berapa yang kita beli tadi tu, maka boleh segera jual dan kita boleh ambil apa-apa yang modal, yang lebih daripada itu kita tidaklah boleh ambil ya. Dan seterusnya kita perlulah bertaubat dengan segera, kerana ini melibatkan pembayaran yang telah pun kita selesaikan kepada pemberi hutang, iaitulah sebanyak 6.5 yang kita tidak boleh untuk minta balik ya. Jadi kat situ ada berlaku masalah telah pun yang tak boleh nak kita patah balik. Soalan ni keseluruhannya pada Cik Mat PTPTN ujrah. PTPTN ujrah ni telah pun diberitahu sejelas dalam perbincangan yang lepas, ianya adalah harus menurut fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan. Lalu masalah Cik Mat ni, dia minta tapi tak berjaya. Bila tak berjaya tu, saya tak mampulah nak tolong jawab apa nak buat ya. Jadi kena buat permohonan dan rayuan lah. Jadi bagaimana nak meneruskannya, saya pun tidak pasti.
kerana mungkin ada sebab-sebab yang kita tak tahu kenapa dia tidak diluluskan, dan mungkin boleh mendapat bantuan daripada YB di kawasan Putrajaya untuk membantu sebagai rakyat yang agak memerlukan. Itulah yang saja saya boleh berikan idea. Ataupun selain daripada itu adalah cuba mendapatkan pembiayaan daripada syarikat-syarikat kewangan Islam, tapi mungkin agak mahal lah. Sebab nak compare dengan PTPTN memang khas untuk kebajikan sebenarnya. Wallahualam. Dan mungkin juga kita nak raikan juga soalan daripada Facebook kita waktu ini, Doktor, ya. Rakan kita, mungkin ini soalan terakhir lah, ya. Daripada Zulkhairi kata, ini berkenaan dengan hukum jika seseorang itu berniaga tanpa mempunyai lesen dengan alasan birokrasi atau sebagainya, ataupun kadang-kadang kalau kita lihat tu adalah makcik-makcik kan buka gerai di tepi-tepi jalan semua. Bagaimana hukum ini soalan yang disebutkan dalam Quran, wala tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya, jadi jangan kamu tanya satu soalan yang bila dijawab akan menyusahkan kamu lah. Ya, jadi kalau tanya saya berjawab mengikut apa keadaan yang diperlukan. Yang mana dalam bab ini Allah SWT sebut wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasul, dan taatlah pemerintah sekarang kamu. Ya, pemerintah itu dia mempunyai beberapa hak tambahan yang privilege dia. Antaranya dia boleh taqyid al-mubah. Artinya dia boleh letakkan satu perkara yang harus, semua orang boleh buka gerai kat mana-mana. Tapi kerajaan ni dia mempunyai hak sebagai pemerintah untuk meletakkan kata tak boleh berniaga kecuali sudah dapat lesen. Okey. So, jadi kalaulah ditanyakan soalan ni, maka sudah tentulah jawapan skema saya adalah tak boleh lah. Betul. Sebab tak ada lesen, takkan saya nak kata boleh pula. So jadi habis semua orang nanti. Tapi oleh kerana itu perlu diusahakan lagi kaedah untuk mendapatkan license tersebut. Cuma kalaulah kata lesen tu memang confirm dapat, tapi dia ambil masa sikit, maka keadaan itu mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang kita boleh start dulu dalam keadaan kita dah hampir confirm memang pegawai tu kata dalam proses dan insya-Allah akan berjaya. Sikit lagi tengah tunggu ketua jabatan tanda tangan ke apa, ketika itu mungkinlah kita boleh kata diharuskan untuk berniaga. Wallahualam. Alhamdulillah. Dan mungkin dalam masa kurang lebih 1 minit ini mungkin kita berikan penutupan untuk perbincangan kita hari ini. Baik, jadi yang pertama sekali terima kasih kepada Puan Nohayati dan kepada semua pendengar yang tidak jemu-jemu untuk memanggil. Dan insya-Allah saya kira ada beberapa perkara yang ingin saya sebutkan. Yang pertama sekali, untuk program Bicara Muamalat ni, setelah berbincang dengan Ketua Penerbit tadi, kita fikirkan mungkin kita akan buat selang-seli. Memang setiap hari Rabu kita ada 4 kali seminggu, tapi dua kali kita akan buat berkenaan dengan apa yang topik yang kita bincangkan seumpama ini, muamalat kewangan, dan 2 minggu lagi kita akan bicarakan muamalat ijtimaiyah, iaitulah berkenaan dengan hubungan di antara manusia-manusia, bagaimana nak menjaga keharmonian dalam hidup bermasyarakat. Supaya yang kita akan gunakan satu buku sebagai silibus kita, Al-Halal wa Haram fil Islam oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi sebagai silibusnya, insya-Allah. Jadi adalah pelbagaian di situ, sebab kedua-duanya masih masuk dalam bicara muamalat. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga ingin untuk mengambil kesempatan ini kepada sesiapa di luar sana yang nampak bersungguh-sungguh nak belajar ilmu fiqh muamalat, bersungguh-sungguh nak tahu tentang perbankan dan kewangan Islam yang ada di depan mata kita ini. Saya kira kerajaan negeri Selangor ada memberikan satu peluang kepada graduan-graduan yang belum mendapat kerja, belum dapat kerja dan masih mencari kerja. Mereka ditawarkan untuk menghadiri satu kursus sijil perbankan dan kewangan Islam secara percuma. Secara percuma dibuat, dan ini perlulah menghubungi kelab perangsang, kumpulan perangsang Selangor Berhad di talian 503 5510 3999. Saya ulangi, 5510 3999. Boleh berhubung dengan Encik Syahrul. Boleh bertanya kepada dia, tapi jangan hubungi sekarang lah. Sekarang pejabat dia dah tutup. Hubungi besok. Waktu pejabat saja. Cakap dengan Encik Syahrul Izzat nak tahu pasal sijil perbankan dan kewangan Islam yang ditawarkan oleh kumpulan perangsang khas kepada anak Selangor dan graduan Selangor, tanpa sebarang bayaran, untuk 33 jam pengajian, dan insya-Allah saya adalah antara tenaga pengajarnya. Alhamdulillah. Peluang tu sebenarnya bagi anak-anak Selangor. Anak-anak Selangor. Dia pakai duit Selangor kan, macam mana?
Baik, jadi sebagai penutupnya saya nak tamatkan dengan sebuah hadis Nabi SAW yang mana Nabi mengatakan annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibta' ar-rizq ala an tatlubuh bi ma'siyatillah fa inna ma 'inda Allah la yanalu illa bi ta'atih. Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Baihaqi dan sahih menurut Imam Ibn Hibban. Artinya sesungguhnya seseorang, sesuatu nyawa dan jiwa itu tidak akan mati sehinggalah telah pun habis sempurna digunakan rezekinya dan telah habis ajalnya. Dan oleh kerana itu Nabi kata, perbaikilah, percantikkanlah hasil ataupun cara kamu menerima hasil income dan juga pendapatan di atas muka bumi ini. Jangan, Nabi kata, wala yahmilannakum, jangan sesekali kelewatan kamu rasa mendapatkan rezeki dan harta itu menyebabkan kamu mencarinya dengan cara yang tidak diizinkan Allah, iaitulah dengan maksiat kepada Allah. Kerana sesungguhnya keredaan Allah, sesungguhnya kepuasan itu yang Allah tawarkan kepada orang yang diberkati itu hanya akan didapati apabila kamu mencarinya dengan cara yang Allah redai dan taati Allah SWT. Jadi saya kira kita bincang tadi disiplin jualan. Fikirkan, bila kita jual, kita buka restoran, pastikan apa makanan yang kita jual di restoran itu telah pun halal. Ayamnya, orang kata sekarang kita nampak orang Melayu jual, orang Islam jual, kita makan saja baca bismillah. Tapi orang yang menjual itu, caterer yang menjual itu, kita yang di rumah menghidangkan makanan kepada tetamu kita, bertanggungjawab sebenarnya di hadapan Allah untuk memastikan bahan-bahan sebantah sebelum menjadi lauk itu adalah halal. Ya, jadi wallahualam sekadar itu saja. Semoga ada manfaat. Sekian, terima kasih. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, ada panjang umur. Kita bertemu lagi. Wallahualam bisawab. Alhamdulillah. Nampaknya itu sebagai penutupan kita. Dan sesungguhnya jual beli itu adalah satu kerja yang sangat mulia. Jadi jangan kotorkannya dengan perkara yang tak bermanfaat dan untuk anda. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang bahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman sebentar tadi untuk bicara muamalat. Untuk anda teruskan kesihatan anda bersama kami di pilihan utama anda, Radio Istiqamah Islam Malaysia, IKIM FM.